yang menghantar messenger yang ustazah sayu hati, ustazah bantu saya nak ke syurga. Ustazah saya pun bercita-cita nak masuk syurga. Saya cemburu dengan wanita itu, saya nak jadi macam dia. Tapi minta maaf sebut muslimat dirahmati Allah, macam mana nak menyebut syurga itu, nak dijadikan kenyataan, silakan berangan sampai mati kalau, minta maaf sebut, yang menulis hantar mesej ni bila kita tengok profile picture-nya, aurat pun tak tutup lagi. Rambut masih merah, skirt masih atas lutut muslimat. Jadi hati saya kata, Tuhan, orang macam ni pun bercita-cita ke syurga. Faham? Jadi kita harus bantu. Seluruhnya kita harus berpimpin tangan. Mereka bukan hina, tetapi Allah belum bukakan pintu hati mereka. Lalu jangan sekali-kali benci golongan macam ni. Terus doakan. Kerana semua orang yang mengucap syahadah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, mereka itu adalah saudara seiman dengan kita. Tinggal lagi iman anugerah Allah ni muslimat, kita tak boleh beli dengan duit banyak yang kita ada. Kalau kita boleh beli, kat mana mall yang boleh menjual sekilo iman masuk dekat dalam hati kita, kita rasa rugi dah hidup berpoya-poya lara selama ni dah hujung-hujung usia ni saya nak beli ustazah, biar sekilo berapa RM pun jual. Tak jual kak. Ini Allah Subhanahu Wa Taala yang boleh campak dalam hati kita. Sedetik, secebis kita dapat akan iman muslimat, kita akan rasa malu dengan dosa-dosa yang kita pernah buat. Jadi bila orang benar-benar bertaubat akan dosanya muslimat, bukan saja dia tak nak mengulang dosa silam itu, tapi melihat orang lain mengulang dosa yang pernah dia buat dulu, dia akan merasa malu dengan Allah dan dia rasa nak pindahkan hati dia pada orang tu. Tolonglah rasai apa yang aku rasa ni. Dulu aku pun macam kau juga, tak tutup aurat. Tapi kenapa aku tahu pakai tudung tu wajib? Kenapa susah sangat masa tu aku nak pakai? Ternyata iman yang Allah campakkan pada kita. Hidayah yang Allah iringkan dalam hati kita. Faham muslimat? Sebab tu doakan mereka dengan penuh kasih sayang. Ya Rabb, sebelum aku mati, kabulkan doa ini ya Allah. Kerana aku sayang dia, kerana engkau ya Allah. Satu. Kedua, jangan matikan dulu dia ya Allah selagi mana dia belum menjadi hamba yang benar-benar taat kepadamu. Sebab nikmat ada dalam hidayah Allah ni cukup indah ya Allah, cukup indah. Hayya ala solah, kita dengar kat masjid, rasa bersalah, resah selagi tak solat. Betul tak ibu-ibu dirahmati Allah? Pukul berapa nak balik ni ya Allah? Tadi kata nak bawa mak sekejap je makan kat luar ni, mak tak solat lagi ni. Anak kata, mak relax, baru 2.30. Yelah jalan jam ni 2.30 pun nak sampai rumah kita nanti. Allah, ni lain kali kamu jangan bawa lah mak tempat macam ni. Jalan jam ni sesak, nak beratur lagi. Kan muslimat, kita pong-pong selagi tak solat. Muslimat, dulu-dulu kita begitukah? Kita, Allah Tuhan, dulu tak ustazah. Padahal lepas zuhur habis kerja, aku sibuk ya Allah. Sambung asar. Asar pula balik lambat daripada pejabat, dah sangkut jam pula. Sampai rumah tak sempat lagi asar, tak rasa bersalah. Kemudian dah letih, nak anak ajak main, isteri ajak makan, muslimat dirahmati Allah, azan isyak pula. Pendeknya maghrib ni, duk salahkan keadaan gitulah. Tak solat-solat lagi. Hujung minggu Sabtu Ahad tarik selimut. Inilah peluang untuk cuti. Ternyata yang kamu bersubuh semalam hari tu kerana kamu nak pergi sekolah, kerana kamu nak kerja. Tapi bila Sabtu Ahad kamu tak subuh pun. Muslimat dirahmati Allah, teruknya kita dulu. Syukur Allah panjangkan usia kita. Lalu kita bertaubat atas semua itu. Dan orang yang benar-benar bertaubat, muslimat dirahmati Allah, dia takkan seronok kalau dosa itu diulang oleh orang-orang kesayangan dia. Betul tak muslimat? Tapi kita tak boleh belah hati kita. Kita pindah nah pakai hati mak sekejap. Seminggu je kau rasa betapa seronoknya datang majlis ilmu. Betapa syoknya sujud dalam jamaah di masjid surau. Betapa seronoknya bersedekah baca Quran. Tapi kita tak boleh. Iman tak dapat diwarisi. Muslimat, maka pekerja kita ibu-ibu dirahmati Allah, doa dengan kasih sayang. Jangan doa dengan syarat. Anak yang dapat 10A SPM je doa dengan ikhlas. Yang dapat 10E tu tak berapa nak ikhlas doanya. Nabi yang bagi tahu doa ibu tidak terhijab, semua diangkat dikabulkan Allah. Rugi anda yang bergelar ibu kalau tidak mendoakan anak-anak dengan ikhlas. Lalu ibu yang terparut sedikit luka hari tu dah sembuh dah. Kita duk bubuh minyak gamat banyak-banyak kan muslimat. Sakit hati menangis dengan perangai anak muslimat. Tapi anak kita telan juga.
Luka hilang dah ustazah. Buat apa cik? Hilang. Minyak gamat. Tapi parut tak hilang, tak buat plastik surgery lagi ustazah. Cik tak boleh lupa satu benda yang dia buat kat cik tu. Cik, selagi ada itu di dalam hati kita, doa kita susah nak dikabulkan oleh Allah. Faham muslimat? Sebab itu hari ni persembahan doa itu daripada hati yang betul-betul bersih. Macam mana kita nak bagi tahu hati kita? Dulu kita pun macam tu, ya Allah. Jangan kau matikan aku. Tak ada ibu mertua, tak ada isteri, tak ada siapa pun yang boleh ikhlas mendoakan anakku seperti mana ikhlasnya doaku. Jadi kau bantu aku, ya Allah, untuk kekal istiqamah, untuk ikhlas dalam doa-doa. Untuk siapa doa kita? Generasi bawah kita. Sebab tu saya kempen dengan sangat, jangan mati dulu andai di kalangan kita ada yang belum boleh baca Quran. Ini pesanan daripada Al-Fadhil Ustaz Ahmad Dusuki kan, muslimat. Kalau boleh dia kata apa? Doa khas lepas hujung solat ni, tolong doa, ya Allah jangan matikan aku dulu sebelum aku belum boleh baca Quran. Kalau kita kenal kesayangan kita ada yang belum boleh baca Quran, muslimat dirahmati Allah, biar kita perhabis harta tak apa. Abang kan belum pandai baca Quran, biar saya bayarkan yuran, kan? RM100 ustaz tu nak 1 jam. Suami kita melampau sangat. Ustaz zaman sekarang ni RM100 1 jam. Tak apalah bang, bukan nak suruh abang bayar, saya bayar. Hak ustaz tu tekan tak tekan tu antara dia dengan Allah. Mudahkan urusan muslimat. Lepas tu berapa kali nak suruh abang belajar mengaji ni? 8 kali sebulan, RM800 bayar ustaz tu. Contoh muslimat, dalam hati kata, habis duit aku RM800 sebulan ni. Tapi andai itu boleh membantu suami kita baca Quran sebelum tarikh ajalnya, muslimat, percayalah bukan sia-sia untuk kita. Anak-anak kita, sedara mara, sepupu, sepapat, jiran tetangga yang bila kita datang kenduri nampak pelik saja tu, tak boleh mengaji ke? Orang buka muka surat 20 baca Yasin, dia pergi buka muka surat 30. Muslimat, ini semua rintihan daripada orang yang pernah menangis di bahu ustazah. Saya dulu ustazah baca Quran, ada seorang makcik ni datang, muslimat, dia tulis surah Yasin tu dalam kertas kajang, tulisan Romanise ni. Tulis, ya Allah cik, masa tu cik rasa macam mana? Saya malu ustazah, orang pandang peliknya baca Y-A-S-I-N, Yasin. Tapi saya habis ikut bacaan orang. Tapi macam itulah, tah mana dengung, mana tajwidnya, mana izhar, mana idgham, semuanya saya langgar saja. Tulisan Rumi selamanya takkan betul. Sebab tu ada ulama membahas, mu dah boleh baca Quran, mu baca ayat Quran dalam tulisan Rumi haram hukumnya. Faham muslimat? Sebab kita dah boleh baca Quran, biar merangkak-rangkak. Kenapa nak baca yang Quran? Supaya lahjah Arabiah tu datang. Supaya apa yang kita doa A, memang A yang kita pinta. Tapi kalau kita baca, muslimat, sod jadi sin, sin jadi shin, shin jadi sod, payah tunggang terbalik. Ta jadi to, to jadi ta. Macam mana doa-doa kita nak dimakbulkan Allah? Jadi perbaiki. Apa tujuan cari guru Quran, guru tajwid? Untuk kita perbaiki solat kita, untuk betul dalam doa munajat kita kepada Allah. Jadi saya sayang mereka. Tuhan, ramai rupanya saudara-saudara aku berangan-angan nak masuk syurga walaupun belum tutup aurat, walaupun skirtnya masih pendek macam ni, walaupun bila kita intai Facebook sebab dia hantar kat kita tu pelik gambar apa ni, gambar kucing. Nak tengok siapa yang minta angan-angan ke Firdausi ni. Kita pergi, Allah maki-maki orang kat Facebook dia, muslimat. Kalau bahasa kamu masih demikian, jangan berangan ke Firdausi.